Selamat petang, salam sejahtera. Berita paling menggemparkan yang baru kita terima beberapa menit yang lepas apabila Ismail Sabri Yaakob mengatakan bahwa banyak lagi RUU yang belum selesai. Persoalan penting kepada kenyataan ini adalah, adakah ini bayangan PRU 15 tidak akan dijalankan tahun ini tetapi tahun hadapan? Ini satu berita yang mungkin mengejutkan, yang mungkin akan meranapkan harapan Zahid dan Najib. Mereka berharap supaya PRU dapat diadakan tahun ini juga, karena ada banyak perkara yang tersangkut kait dengan PRU ini. Antaranya ramai penganalisis politik, pemerhati politik, bahkan semua antara ramai ahli rakyat, ramai netizen yang mengatakan bahwa PRU adalah penyelamat kepada Zahid dan Najib. Sejauh mana kebenaran itu, kita akan tahu kalau BN betul-betul menang. Kita belum tahu kebenaran itu selagi belum BN menang. Jadi kalau BN menang, kebenaran ini akan diketahui sepenuhnya. Tetapi persoalan kita petang ini, benarkah PRU akan diadakan tahun hadapan? Kalau ini berlaku, ranap musnahlah harapan Najib terutamanya. Ismail Sabri Yaakob hari ini memberi bayangan yang sangat jelas bahwa masih ada banyak isu perundangan yang perlu diselesaikan sebelum mencadangkannya kepada Yang di-Pertuan Agong agar parlimen dibubarkan. Bercakap kepada pemberita pada sambutan Jubli Perak Perbandaran Pinjaman Tinggi Nasional (PTPTN) petang tadi, Perdana Menteri berkata antara agendanya ialah menggubal undang-undang mengenai pembiayaan politik serta memisahkan peranan pendakwa raya dan peguam negara. Kenyataan itu dibuat Ismail Sabri ketika Tempoh berkuat kuasanya memorandum persefahaman MOU di antara kerajaan dengan Pakatan Harapan Pembangkang bakal berakhir pada hujung bulan ini. Menurut Ismail Sabri Yaakob lagi, dia tidak akan menyambung atau melanjutkan MOU dengan PH selaras dengan ketetapan dibuat partinya UMNO. UMNO telah membuat keputusan kerajaan tidak akan melanjutkan MOU dengan Pembangkang. Saya telah berjumpa dengan pemimpin parti Pembangkang di mana kita semua bersetuju bahwa tidak penting sama ada kita mempunyai perjanjian bertulis atau tidak, katanya. Apa yang lebih penting ialah persefahaman kita dalam beberapa isu, kata Ismail Sabri Yaakob kepada media di Kuala Lumpur. Pertama, ini ulasan yang paling penting. Pertama sekali, Ismail Sabri Yaakob berkata, rang undang-undang bagi mengekang lompat parti yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini sudah disepakati dengan Pembangkang. Kami juga ada beberapa perkara lain yang telah kami persetujui, termasuk menggubal undang-undang mengenai pembiayaan politik. Kami telah banyak kali memperkatakan tentang undang-undang pembiayaan politik sebelum ini, bahwa setiap kali parti politik menerima dana politiknya daripada pihak ketiga, ia mesti menjelaskan dari mana mereka mendapatkannya. Katanya lagi, tentang dana politik ini, aku secara pribadi pun, aku berpendapat dana politik ini patut diperkemaskinikan. Wajib setiap parti politik membuat satu dokumentasi audit dan juga perlu didokumenkan dalam bentuk yang lebih rasmi supaya dana politik itu boleh dilaporkan daripada mana. Kerana masalah sekarang ini, terutama yang melibatkan kes Zahid Hamidi dalam UKSB, banyak menyebut ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik menerima dana politik daripada UKSB dan jumlahnya juga tak masuk akal. Yang terkini, Tun Mahathir dikatakan telah menerima 2,6 juta dana politik daripada UKSB melalui anak buahnya. Tetapi anak buah Tun Mahathir telah membuat
penafian dan Mahathir juga membuat penafian. Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh Ismail Sabri Yaakob ini, perlu ada rang undang-undang berkaitan pendanaan politik. Kenyataan Ismail Sabri Yaakob itu sebagai menjawab pertanyaan mengenai pendirian kerajaan berhubung MOU dengan PH. Di samping perjanjian itu, untuk melakukan beberapa reformasi, MOU berkenan ditandatangani sebagai persetujuan pembangkang untuk tidak menyokong sebarang langkah menggulingkan Perdana Menteri. Ini pun aku setuju. Dalam tempo sekarang ini tak perlulah guling-gulingkan lagi Perdana Menteri. Dah banyak kali dah Perdana Menteri kita digulingkan. Tunggulah PRU nanti siapa yang dipilih rakyat. Ketika ditemu bual, Ismail Sabri menyebut bahwa dia juga mempunyai beberapa pembaharuan lain yang belum dilaksanakan, termasuk memisahkan peranan peguam negara dalam tugas pendakwaan. Pada masa sama, Perdana Menteri menegaskan UMNO sendiri mahukan beberapa pembaharuan, termasuk agar negara ini mempunyai undang-undang yang mengawal dana politik. Katanya lagi, bagaimanapun, Ismail Sabri Yaakob tidak memberikan jawaban jelas jika kelulusan pembaharuan itu merupakan prasyarat bagi memulakan langkah membubarkan parlimen. Kata Ismail Sabri, keputusan membubarkan parlimen tidak terikat dengan apa-apa prasyarat, dan dia sendiri akan membuat keputusan tersebut apabila berpendapat masanya sudah tiba. Bubar parlimen itu bila-bila masa, tak tergantung pada mana-mana, asalkan sampai waktunya saya dah anggap ia sesuai untuk dibubarkan, saya bubarlah, kata Ismail Sabri Yaakob lagi. Ketika ditanya media jika pembubaran itu hanya akan berlangsung pada tahun depan, Ismail Sabri hanya menjawab, sama ada tahun ini atau tahun depan lah, katanya. Jadi Ismail Sabri Yaakob tidak memberi jawaban yang konkret. Dia kata tahun ini pun boleh, tahun depan pun boleh. Tapi dengan jawaban dan dengan clue yang luar biasa ini, banyak lagi RUU belum selesai, rang undang-undang yang belum selesai dimuktamadkan, antaranya RUU pendanaan politik dan RUU anti lompat parti yang akan diketahui hari ini. Adakah ini adalah bayangan Perdana Menteri PRU 15 akan berlaku tahun depan? Kalau memang benar PRU akan berlaku tahun depan, ranaplah harapan Najib dan Zahid Hamidi mau melihat PRU diadakan pada tahun ini. Sekian dulu ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.